Okey, kita tengok soalan yang ke-6. Okey, dalam satu tinjauan untuk mengkaji hubungan antara masa dan bilangan pekerja, diperhatikan bahawa masa yang diperlukan T untuk mengemas meja meningkat. Okey, T meningkat apabila semakin ramai bilangan pelanggan C di sebuah hospital. Walau bagaimanapun, masa tersebut didapati berkurang. Okey, jika bilangan pekerja P mengemas meja adalah lebih ramai. Okey, diberi 20 orang pekerja menggunakan 170 minit untuk mengemas 250 set meja yang mempunyai 8 tempat duduk. Okey, ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Okey, so untuk soalan macam ni, kita tengok dia kata masa yang diperlukan untuk mengemas meja ni meningkatlah apabila pelanggan dia ramai. Okey, walau bagaimanapun masa didapati berkurang jika bilangan pekerja yang mengemas meja lebih ramai. Maksudnya T ni meningkat, dia paling mudah macam ni T ni meningkat ataupun masa meningkat apabila bilangan pekerja berkurang. Okey, maksudnya dia berkadar songsang dengan Q ni. Bukan Q apa? P. Okey, apabila pekerja berkurang. Maksudnya kalau T berkurang, apabila pekerja ni ramai. Okey, kalau macam ni kita tahu dia mesti berkadar songsang. Okey, so kalau cikgu tulis dekat sini, T berkadar terus dengan bilangan pelanggan lah C dan berkadar songsang dengan P. Okey, so kita tukar dalam bentuk persamaan. So T sama dengan KC per P. Okey, kita masuk nilai T. So T dekat sini 150 minit. Okey. So kalau T 150 minit, kalau kita nak kira dalam minit boleh masuk terus je. 150 sama dengan K kita nak cari. So C dia ialah bilangan pelanggan lah. Okey, so dekat sini kita tengok mengemas 250 set meja. Okey, yang mempunyai 8 tempat duduk. So 250 set ni darab dengan 8 tempat duduk lah. Okey, so kita kira 250 darab dengan 8. So ni menunjukkan bilangan pelanggan dekat sini C ni. Okey, so kita kira dulu. 250 set meja darab dengan 8 tempat duduk So kita dapat 2000. Okey, so 2000 pelanggan lah. Okey, so cikgu masuk kat sini 2000 pelanggan. Okey, bahagi dengan T. P ni ialah bilangan pekerja. So 20. Okey, so kita cari K, just tekan kalkulator terus je. So kita tekan kalkulator 150. Okey, sama dengan tu cikgu buat alpha soft lah. Okey, K tu cikgu tukar dia kepada X Okey, alpha X darab dengan 2000. Okey, per dengan 20. Okey, kenapa error ni? Semula 150 alpha soft, cikgu buat bracket lah ataupun cikgu masukkan teruslah X darab dengan 2000, maksudnya 2000X lah, 2000 alpha X. Okey, per dengan 20. Okey, shift soft. Okey, so X dia cikgu dapat 1.5 1.5. So kalau cikgu ungkapkan dia T dalam sebutan C dan P, just kita salin balik lah. T sama dengan 1.5 C per dengan P. Okey, untuk soalan macam ni dia 3 markah
Dia boleh jadi 3 markah ataupun 2 markah lah. Kalau 3 markah dia bagi, masuk nilai dalam persamaan ni 1 markah, dapat K 1 markah, ungkapkan ni 1 markah. So 3 markah. Okey, seterusnya hitung bilangan pekerja. Okey, so bilangan pekerja yang diperlukan untuk mengemas 105 set meja dalam masa 1 jam 30 minit. Okey, tadi kita kira dalam minit ya ni. So yang ni 1 jam 30 minit kena kira dalam minit jugalah. Okey, kita kira dulu kalau set meja ni maksudnya 105 kita darab dengan 8. Okey, so cikgu kira 105 darab dengan 8. Okey, so cikgu dapat 840. So kalau 840 pelanggan, so berapa bilangan pekerja yang diperlukan? Okey, untuk mengemas kalau dia bagi masa 1 jam 30 minit. So cikgu tulis balik persamaan yang ada. T sama dengan 1.5 C per dengan P. Kita nak cari P ni, T dah ada. So T dekat sini 1 jam 30 minit, maksudnya 60 tambah 30, so 90 lah. Okey, 90 sama dengan 1.5. C ni ialah bilangan pelanggan 840. Okey, per dengan P. Okey, so berapa bilangan pekerja? So kita tekan kalkulator juga dekat sini. Okey, so 90. Okey, alpha soft. Okey, cikgu darab terus lah. 1.5 darab dengan 840. Okey, tutup bracket. Per dengan okey, alpha x. Okey, kat sini P ni ganti x lah. Shift soft. Shift soft. Okey, kenapa tak dapat ni? Okey, sepatutnya dapat Mungkin cikgu salah tekan tadi. Tak pun P buat naik atas lah. Okey, 1.5 darab dengan 840. Okey, cikgu bahagi dengan 90. Okey, so cikgu akan dapat bilangan pekerja dia 14 orang. Okey, so settle. Persamaan ni dah ada 1 markah. Jawapan dekat sini dah ada 1 markah. Okey. Settle soalan yang ketiga. Okey, kita tengok soalan. Bagi menjana pendapatan. Okey, bilangan lagu baru N. Okey, ni point dia yang pertama, bilangan lagu ni ialah N. Seorang penyanyi untuk dirakamkan setiap tahun berubah secara songsang. Okey, point dia yang kedua berubah secara songsang. So kalau berubah secara songsang, kita tahu 1 per lah. Ni point dia. Okey, dengan bilangan tahun T. Maksudnya N berubah secara songsang dengan T. 1 per T. Ni point dia yang pertama lah. Okey, penyanyi tersebut merakamkan lagu. Okey, selepas 3 tahun rakaman, seorang penyanyi perlu merakamkan 20 lagu untuk mendapat keuntungan. Okey, selepas 10 tahun, berapakah lagu baru yang perlu dirakam oleh seorang penyanyi supaya mendapat keuntungan? Okey, kita ambil point yang pertama dulu tadi. Okey, N berubah secara songsang. Ni point dia dengan bilangan T. Okey, jadi yang ni seperti biasalah. Okey, berudu jadi katak. So, N sama dengan berudu ni jadi katak lah. K per T. First kali mesti cari K. Mesti cari K. Okey, so N ni ialah bilangan lagu lah. So, bilangan lagu dia 20. Okey, so 20 sama dengan K per dengan T dia. T dia ialah 3 tahun rakaman. T dia 3 tahun. So, yang ni selesaikanlah. Okey, kalau pelajar mahir, dia just darab terus je. So, K sama dengan 60. Kalau pelajar tak mahir, dekat sini boleh tekan kalkulator. Okey, seterusnya, soalan dia, selepas 10 tahun, berapa lagu? So, dia nak berapa lagu? Okey, so dapat K ni masuk balik K ni dalam persamaan. Pelajar jangan lupa.
So, N sama dengan 60 per dengan T. Okey, soalan dia nak cari berapa lagu. So, N lah. Okey, N sama dengan 60 per dengan T dalam tempoh 10 tahun. Okey, so 60 bagi 10, N dia ialah 10. 60 bagi 10 ialah 6 lah. Okey, so kita bagi markah. Okey, bila kita cari nilai K ni, satu markah. Okey, masuk dalam persamaan ni satu markah dan jawapan akhir dia satu markah. So, 3 markah. Okey, settle soalan yang pergi pada soalan yang pertama. Diberi A sama dengan 21, B 45, C 1/3. Ungkapkan A dalam sebutan B dan C jika A berubah secara songsang. Okey, main point dia dekat sini. A berubah secara songsang dengan B dan kuasa 2C. Okey, kita tulis dulu. A berubah secara songsang. Okey, songsang mesti 1/4 lah. Okey, B dan kuasa 2C. Bermakna C kuasa 2. Okey, so kita tukar dia dalam bentuk persamaan dulu. Okey, so A sama dengan, cikgu tulis K dekat atas lah, senang. K per dengan B, C 2. Okey, dan kita gantikan lah. Kita cari K dulu. Okey, soalan macam ni, kita cari K dulu. Okey, masukkan A dia 21. So, 21 sama dengan K per dengan B dia 45. Okey, dan C dia ialah 1/3. 1/3 kuasa 2. Okey, dekat sini pelajar just tekan kalkulator sahaja. Terus kita dapat jawapan dia K dia berapa lah. Okey, dan make sure pelajar bila kita tekan kalkulator. So, yang bawah ni kita kena buat bracket lah. Bawah ni bracket dia. Okey, cikgu tekan kalkulator dulu. Okey, 21. So, 21. Okey, sama dengan ni alpha soft. Okey, K tu kita ganti dengan X. So, alpha X. Okey, per. Okey, so yang ni kita buat dua bracket lah, senang. Okey, cikgu buat bracket yang pertama 45. Okey, bracket yang kedua 1/3. Okey, kuasa 2. Okey, dan cikgu tutup bracket macam ni. Okey, tekan shift soft 2 kali. So, kita akan dapat K dia 105. Senang je soalan ni. So, 105. Okey, jadi kita tulis sebab dia nak ungkapkan A dalam sebutan B dan C. So, cikgu tulis balik. A sama dengan K dia dah ada 105 per dengan B, C kuasa 2. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat 2 markah lah. 1 markah kita cari nilai K dan persamaan dia 1 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Hitung nilai C. Kita nak cari C. Okey, apabila A 2.1, so kita masukkanlah A 2.1 sama dengan 105 per dengan B dia ialah 2. So, kita nak cari C kuasa 2 dekat sini lah. Soalan dia kita nak cari C. So, dekat sini pelajar just tekan kalkulator juga, kaedah cikgu tadi. Okey, so cikgu tekan kalkulator. Okey, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat C dia ialah 5. Okey, so settle. Masuk nilai 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle 4 markah untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, jadual 2 menunjukkan hubungan antara 3 pemboleh ubah. So, kita ada 3 pemboleh ubah dekat sini. Okey. So, diberi M berkadar langsung dengan N kuasa 2 dan berkadar songsang kepada P macam ni. Dia dah bagi kat sini. Okey, maksudnya
Okey, yang ni biasalah pelajar belajar kat sekolah kan. M berkadar langsung dengan N kuasa 2 per dengan P. Yang ni kena cari, jadikan dia persamaan lah. Ni berudu ni jadi katak lah. So M sama dengan katak tu K N kuasa 2 per dengan P. Kena cari K dulu. Okey, kena cari K. So dekat sini kita masukkan semua nilai yang ada. M tu berapa? 24 sama dengan K N kuasa 2. So N tu 8 kuasa 2 per dengan P dia 40. So berapa dapat nilai K dia? Yang lain dapat 15. Okey, kalau kita tak mahir persamaan macam ni, kalau satu pun boleh ubah, cikgu prefer pelajar tekan kalkulator lah. 24 okey, sama dengan alpha soft. K tu ganti dengan X, alpha X. Okey, darab dengan, buat bracket je, 8 kuasa 2. Bracket je. Okey, per dengan 40. So, shift soft 2 kali. So, dapat 15. Okey, dia 15. So, soalan dia minta kita ungkapkan. So, ungkapkan, salin balik dekat sini. So, akan dapat M sama dengan K tu ialah 15. N kuasa 2 per dengan P. Baru dapat 2 markah. Markah pertama ni masuk dalam samaan. Markah kedua ni jawapan macam tu. Clear? Clear Okey, yang lain clear tak? Clear. Okey, soalan seterusnya, cari Q. Cari Q. Tolong cikgu cari Q, masukkan semua ni dalam persamaan yang kita dapat ni. Q ni ialah N lah kat sini. So kalau kita masuk dekat sini, M dia 0.30. 0 sama dengan 15. N dia ni, N kuasa 2 ni. N ni ialah ni ya. Q kuasa 2. Q kuasa 2 dengan P. So dapat apa? 0.9. P dia apa? 45 sorry. Cikgu tak masuk ni 45. Yang lain dapat tak? 0.9. Okey, beres. Ni kuasa 2 kan? Okey, so clear. Yang lain clear? Tekan kalkulator terus pun boleh. Alpha X kuasa 2 kat sini. Kuasa 2 ni kat luar ni. 0.9 ni jawapan dia. Soalan nombor apa ni? Nombor 5. Okey. 0.95. Ada tak 95 pelajar? Okey. Ada. Okey. 2 tempat perpuluhan. Jangan tinggal. Okey, dan lagi satu pelajar take note dekat sini. Sebab tengoklah skema jawapan tadi kan. So kalau kita selesaikan yang ni, kalau kita selesai manual, 45 darab dengan 0.30 kan. So akan dapat, sekejap cikgu kira dulu. 45 darab dengan 0.30. Okey, so akan dapat 13.5. 13.5 sama dengan 15 Q kuasa 2. So maksudnya 13.5 bahagi dengan 5 dapat Q kuasa 2. So kalau kat sini bahagi dengan 5,
So akan dapat 2.7. Okey, so 2.7 sama dengan Q kuasa 2. Okey, apa maksud Q kuasa 2 ni? Okey, 2.7. Kuasa 2 bawa pergi sebelah, so akan punca lah 2.7 macam ni. So pelajar tekan kalkulator, pelajar kalau punca dekat sini dah ada dua jawapan tu. Positif, negatif 0.95. Biasanya akan dapat macam ni lah. Okey, cuma dekat sini dia kata abaikan positif negatif lah. So dia ambil terus jawapan dia dekat sini. Okay, clear Okey, seterusnya.